saya Nurul Sofia binti Fazli selaku ahli panel pada hari ini. Tajuk kita adalah merupakan tentang Academic ASEAN dan Embracing My First University Experience. Ini merupakan tajuk yang di mana kita akan berkongsi pengalaman kita sepanjang kita berada di UMP. Bersama-sama saya iaitu 3 panel. Yang di sebelah saya adalah Alia Maisara dan di sebelah dia adalah Nur Aina Maisara dan seterusnya ini adalah Zul Helmi. Okay, kami sebenarnya merupakan pelajar baharu daripada Universiti Malaysia Pahang. Sebelum kita meneruskan kita punya persoalan pada hari ini, lebih baik kita kenal dulu siapa panel-panel kita di sini. Okay, kita mulakan dulu dengan ahli panel pertama iaitu Maisara. Assalamualaikum. Saya Nur Alia Maisara binti Muhammad Marzuki, pelajar tahun 2 daripada Fakulti FT KKP dan saya mengambil kos Pharmaceutical Engineering. Okey, kita ke panel kedua iaitu Nur Aina. Okay, nama saya Nurina Maisara binti Jahamid, pelajar tahun 2 Fakulti FIM, kos Teknologi Industri. Okey, untuk panel ketiga pula. Hai, saya Muhammad Zahilmi bin Basar Sakri. Saya dari Fakulti FIM, ambil kos Project Management tahun 1. Okey. Sebenarnya hari ni kita punya adalah santai-santai sajalah. Tapi saya kenalkan diri juga saya. Saya merupakan Nurul Sofia selaku moderator anda iaitu pelajar tahun 2 untuk Fakulti Sains dan Industri, kos OSH. Saya juga pelajar tahun 2. Kiranya student tahun 1 Zohelmi ni je lah. Okey. Okey, tak apa, kita melengahkan masa, kita ke soalan yang pertama. Untuk pengetahuan semua, kita naklah tahu sikit apa pengalaman sepanjang belajar di UMP selaku pelajar tahun 2 di UMPSA ni. Okey, mulakan panel pertama. Okey, bercakap tentang pengalaman, saya rasa banyak pengalaman yang saya peroleh selama setahun untuk berkongsi dengan korang semua. Antaranya saya bersyukur sebab selama setahun saya dapat banyak rakan-rakan, classmate, roommate yang baik, yang dapat tolong saya tanpa apa-apa balasan. Dan sebagai pelajar baharu tahun lalu, saya nak masuk tahun lalu, so of course lah akan rasa gementar, ada rasa khawatir apa yang saya akan hadapi dengan dalam universiti ni kan. Tapi dengan diorang, dia dapat bantu saya untuk hadap rasa nervous tersebut. Dan antara aktiviti yang saya lakukan dengan diorang, contoh dengan classmate saya pergi berbuka puasa ramai-ramai dekat pantai. Kita orang pergi hiking. Dan yang latest ni kita orang tengah plan nak pergi bersyuting dekat Genting. Wow, banyak duit. Sempena cuti ini sem ni, tapi dalam planning lagi lah. Selalu planning last minute terjadi kan. Okey, bagus experience tu. Yelah, kita kan kadang kita tak tahu kan kawan-kawan kita ni, kita tak boleh assume kita boleh dapat ramai kawan-kawan yang baik. Tapi bagus untuk panel pertama punya pengongsian sebab dia dapat kawan-kawan yang sporting, yang selalu boleh bawa ke mana-mana diorang nak pergi. Okey, kita terus ke panel yang kedua. Macam mana Nuraina punya pengalaman pula? Okay, untuk pengalaman saya jarang masuk program, tapi banyak juga keluar dengan kawan-kawan. Sama dengan Sarah juga, sebab dia roommate saya je. Oh, dah 2 tahun jadi dah. Sama je. So, pengalaman saya dekat sini, kalau stres-stres ke apa, selalunya keluar pergi lepak dengan kawan-kawan dekat shawarma ke, dekat bilik-bilik ke apa, keluar pergi Kuantan ke. Wow. Best lah dapat kawan yang boleh bawa terus second year bersama. Kita tak boleh berpisah lah ni. Kalau kawan ni tak ada macam ni. Okey, tak apa. Itu pengalaman ahli panel kita. Diorang ni sahabat kiranya hidup semati, tak boleh pisah ni. Okey, kita ke ahli panel kita yang termuda sekali iaitu Zohelmi. Macam mana hidup di UMP student baru kan? Dah berapa lama di sini? Baru sebulan. Baru sebulan? Wow. So far, untuk sebulan ni saya rasa alhamdulillah okey lah bagi saya student baru. Senang tak nak dapat kawan? Senang. So far macam kawan tu senang nak kembang. Maksudnya
kawan grup ni tiba dapat kawan lain, grup ni dapat kawan lain. Macam tu lah sebenarnya. Lepas tu malam-malam sekejap lepak semua on, semua macam tu lah. Macam saya kan baru masuk. So untuk bagi saya minggu Minds tu, kalau macam uni ni dia tak ada spesifik masa, faham kan? Tidaklah mengikuti masa kita terlalu pack lah kan. Sebab kita boleh manage sendiri jadual untuk kita belajar. Waktu pukul 8 ke, nak kelas pukul 8 ke, pukul 6 ke. So kita boleh ada masa untuk diri sendiri dan rakan-rakan yang lain. Okay, kita ke next question. Soalan yang kedua. Saya tengok pengalaman diorang sangat banyak. Wow. Tapi kita sebagai student baru lah, terutamanya untuk tahun 1 ni kan, kesian dia. So mungkin korang ada sikit nasihat untuk pelajar tahun 1 kita ni. Macam mana? Okay, kalau saya, macam saya cakap tadi, banyak experience saya dengan kawan-kawan semua kan. So kalau bagi saya, nasihat saya, belajar mungkin boleh belajar, memang tentulah belajar, tapi korang kena spend time juga masa korang dengan roommate ke, dengan kawan-kawan ke. Sebab aktiviti-aktiviti yang korang buat ni lah yang akan jadi satu memori untuk korang nanti. Korang akan ingat balik apa yang korang buat lepas korang dah grad nanti kan. Lepas ni mungkin korang dah tak jumpa dah. Itulah memori yang akan dapat bawa balik korang kan dengan mereka. So bagi saya, antara nasihat tu spend time dengan korang, dengan kawan-kawan. Pandai manage masa. Sebab universiti kita pun boleh manage masa kan. Nak masa mana. So pandai-pandai manage lah dengan spend time. Tengok tu, kita kena pandai manage masa kawan-kawan. Kalau tak ada pandai manage masa macam saya, terlalu busy, habis kawan ke laut sebab terlalu busy. It's okay. Tapi bagus sebab kawan lah yang akan tolong kita susah dan senang. So kita terus ke kawan dia. Alifan yang kedua, macam mana nasihat awak sebagai seorang yang introvert boleh katakan? Introvert. Betul. Okay, nasihat saya untuk pelajar yang baru masuk lah. Saya rasa lebih baik korang masuk lebih banyak program. Sebab saya pun rasa menyesal sebab tahun 1 kurang masuk. So macam tu lah. And kalau rasa bosan-bosan ke dalam bilik ke, keluar ke lepas habis kelas ke, malam-malam ke riadah. Sebab kan banyak kan program yang Kalau tak diri sendiri yang pergi program tu, mungkin kita boleh ikut kawan kita yang aktif ni untuk join sama-sama, panggil dia ajak. Kalau tak, tanpa kawan, kita pun tak tahu nak buat apa. Sebab kita bukanlah student yang selalu tengok memo, ada program ini, ada program itu. Tapi kalau kita pandai bijak memilih kawan yang aktif, mungkin kita seorang juga yang boleh aktif even kita tidak reti nak join mana-mana program. Okay, student kita yang junior ni, apa awak rasa, apa yang awak inginkan sebagai junior kalau join program ni? Junior kepada junior? Junior kepada kawan-kawan junior lain. Bagi saya kan, bila masuk uni, korang kena keluar daripada korang punya comfort zone. Korang jangan nak jadi macam apa yang kat sekolah lama dulu macam tu. Try lah keluar. Try buat kawan semua. Jangan nak terperuk je dengan korang, ada seorang. Macam tu lah. Macam saya dulu, saya introvert sebenarnya. Lepas tu saya cuba try masuk uni. Bekas uni. Uni mana masuk dah? Teruskan saja. Okay. Maksudnya bila masuk uni, try lah cari karakter lain. Okay, kita ke part seterusnya, iaitu kita nak tahulah juga macam mana as a student baru, Zulhelmi lah kan, macam mana nak cuba adapt dengan situasi di mana universiti ini tak ada sendiri masa yang tetap, tapi kita nak juga join program, tak hanya duduk sendiri sebab student baru. Macam mana? Cuba bagi sedikit pandangan dan nasihat. Macam saya cuba untuk approach lah senior-senior yang saya kenal, macam senior fakulti, senior expo semua tu. So bila kita dah kenal, senang nak tahu apa program yang ada kat uni ni. Sebab UMP ni banyak program yang sebenarnya kita tak tahu. Betul. Kadang-kadang tiba minggu ni ada program ni, minggu depan ada program ni, kita tak tahu. So tanyalah senior program mana. Senang. Itu saya menasihat lah. Bagus. Kalau tak pun nasihat saya sendirilah kan. Kalau Zulhelmi rasa ada kena mana-mana sini, simpan nombor diorang dan mungkin diorang sendiri yang akan bagi share sendiri maklumat melalui status WhatsApp, macam program yang seterusnya berlangsung kan. Okay, tanpa kita buang masa, kita ke next slot
ini slot yang terakhir. Ini amat penting bagi student terutama UMP saya sendirilah. Saya nak tahulah harapan para pelajar yang dah nak hampir graduate. Kiranya lagi 2 tahun je lah kan korang berada di sini. Apalah harapan korang sangat-sangat dekat UMP ni? Mungkin panel yang pertama boleh bagi sedikit harapan dekat UMP untuk menambah baikkan fasiliti ke apa ke. Kalau saya lebih kepada fasiliti lah. Contoh macam banyakkan lagi tempat-tempat macam taman ke apa ke kan. At least student-student kalau dia stress ke apa, dia boleh release tension dia dekat situ kan. Tak adalah terperuk je dalam bilik, tak tahu nak pergi mana-mana. Saya rasa lebih kepada fasiliti lah. Terbaik tu. Tapi setakat ni kita tengok kita dah ada pondok kan. Sekarang pun dah banyak dah upgrade. Kalau nak compare dengan first saya masuk tu banyak dah satu-satu dah ada dah. Dia mungkin dalam perubahan yang slow tapi tak ketara sangat. Tapi kebanyakan dia punya perubahan tu kita dah nampak. Banyak kita boleh guna untuk spend time dengan kawan-kawan, untuk belajar sama-sama. Okey, untuk kawan baik dia ni, kamu rasa apa yang harapan kamu sebagai student yang dah nak ambil habis graduate? Nak graduate tempat cantik-cantik ke? Okay, kalau bagi saya tak harapkan sangat. Cuma saya harapkan nanti grade saya nak yang lebih baik lah. Lebih baik macam uni lain. Dia kalau grade lebih mewah, lebih kalau buatkan dia orang besar-besar ke. Tapi jangan risau, kalau pasal graduasi tu jangan risau. Sebab untuk makluman awak berdua, kita diberitahu bahawa dalam 2-3 tahun yang akan datang kita ada satu tempat untuk grad di Pekan. Tempat tu akan lebih ditambah baik untuk kita semua grad bersama. Mungkin sempatlah kita nak grad kat sana, kat Pekan, lagi besar, mewah sikit berbanding di sini lah. Sebab benda tu dah 2-3 tahun yang lepas kan. So kita akan nampak perubahan, insyaAllah lah, kita doa kan. Okay, baiklah, kita ke ahli panel yang terakhir iaitu Zul. Boleh Zul cerita sikit harapan kamu? Okay, boleh. Harapan saya haraplah berharap agar UMP punya website tu ataupun sistem diperbaharui ataupun senang untuk student baru macam saya untuk access. Maksudnya bukan UMP punya website dia keluar semua macam e-com, Kalam, OR, dalam satu website je. Tak payah nak student, tak payah nak pergi link lain. Senanglah bagi saya student. So student cakap saya ni tak pening. Macam tu lah. Ibu harapan lah. Kalau nak dapatkan cara nak penggunaan web tu senang tak? Ke nak perlu tanya orang ke? Penggunaan web tu kena tanya orang juga sebenarnya. Tapi satu saya suka UMP, dia punya wifi laju. Betul. Wifi laju. Setakat ni kalau pelajar UMP, tak kira di mana kalian berada, korang akan dapat rislah dia punya wifi tanpa risau. So jangan risau. Walaupun perubahan website tu berubah-ubah, tapi setakat ni pelajar-pelajar UMP semua sangat sporting. Dan jangan risau, cari sahaja senior di sekeliling anda. Okay, itu sahaja rasanya podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada para hadirin dan para panel-panel yang hadir pada hari ini. Diharapkan segala apa yang telah disampaikan menjadi salah satu ilmu kepada semua pelajar Universiti Malaysia Pahang, sama ada yang baru ataupun yang akan bergraduasi di universiti kita. Dengan ini saya menamatkan kita punya sesi podcast dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bye.